Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sambungan seterusnya ayat yang ke-9 dari surah Ibrahim, ayat ke-9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا
عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Sadaqallahul azim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud. Apakah belum sampai kepada kamu berita berkenaan dengan orang-orang yang sebelum kamu, yaitu kaum Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud, dan orang-orang yang selepas mereka? Tiadalah yang mengetahui tentang mereka itu selain daripada Allah. Ja'at rusuluhum bil bayyinat. Rasul-rasul, yakni orang-orang yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Namun mereka menutup tangan mereka ke mulut disebabkan kebencian. Lalu mereka berkata, wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami engkar, kami tidak percaya akan bukti bahawa kamu diutuskan kepada kami. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Dan kata mereka lagi, kami benar-benar dalam keadaan syak, ragu-ragu dengan apa yang kamu serukan kami kepadanya. Lalu berkatalah Rasul itu kepada mereka, apakah terdapat rasa syak, ragu-ragu terhadap Allah, padahal dialah pencipta langit dan bumi? Yad'ukum liyaghfira lakum. Dia, yakni Allah Ta'ala, menyeru kamu untuk beriman agar dia mengampunkan sebahagian dosa-dosamu. Wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Dan dia akan mentakhirkan, menangguhkan, yakni siksaannya untuk kamu sampailah waktu yang ditentukan. Lalu mereka berkata, in antum illa basharun mithluna. Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Kamu ingin menghalang kami, yakni menyembah apa yang dahulu disembah oleh datuk nenek moyang kami. Kalau begitu, fa'tuna bisultanin mubin. Datangkanlah kepada kami bukti yang nyata atau hujah yang lebih terang. Ayat ke-9, ayat ke-10 ini berhubung dengan perkhabaran Allah Ta'ala mengutuskan kepada umat terdahulu beberapa orang rasul, dan kerenah-kerenah yang terpaksa dihadapi oleh para rasul apabila berdepan dengan sikap kaum mereka yang menentang dakwah. Kerana tidak ada seorang rasul yang berdakwah, melainkan pasti ada penentang-penentang yang melawan dakwah mereka. Dalam ayat yang sebelumnya di awal surah Ibrahim telah kita baca kisah Nabi Musa alaihissalam berdepan dengan kuasa Tawud yang terkenal, yaitu Raja Fir'aun, sehinggalah Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Lalu datanglah pertanyaan, alam ya'tikum, tidakkah ataupun apakah sudah datang kepada kamu tentang naba. Naba bermakna khabar, berita orang-orang yang sebelum daripada kamu, yaitu merujuk kepada kaum yang diutuskan kepadanya Nabi Nuh, kaum 'Ad yang diutuskan kepadanya Nabi Hud. Adapun kaum Nabi Nuh tidak ada nama yang khusus baginya, maka disebut kaum Nuh, kaum Nuh. Adapun kaum 'Ad diutuskan kepadanya Nabi Hud, dan kaum Thamud yang selepasnya diutuskan kepada mereka Nabi Saleh. Ayat itu dimulakan dengan istifham, alam ya'tikum, tidakkah datang kepada kamu? Suatu pertanyaan bukan bermakna tidak datang. Tidakkah sudah datang? Maka jawapannya na'am, ya, memang sudah datang.
sudah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang beriman dalam ayat-ayat yang lain berkhabaran tentang kisah umat terdahulu, sama ada yang diceritakan ataupun yang tidak diceritakan kepada baginda. Ada sebahagian yang diceritakan dan ada sebahagian yang tidak diceritakan. Dan begitu juga walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah, dan orang-orang yang selepas daripada mereka yang mana tidaklah mengetahui akan mereka itu kecuali Allah. Dalam sesetengah mushaf dia ada wakaf ta'anuq di situ, lepas tamu ada wakaf titik 3 situ. Mungkin setengah mushaf ada, mungkin setengah naskah mushaf tidak ada. Kemudian yang kedua walladzina min ba'dihim ada titik 3 pula. Tapi dengan saya ni tak ada sini, mungkin dengan orang lain mungkin ada. Kalau wakaf ta'anuq, apabila kita berhenti pada tempat yang pertama, maka kita tidak berhenti pada tempat yang kedua. Kalau kita tidak berhenti pada tempat yang pertama, kita berhenti pada tempat yang kedua. Kita boleh pilih salah satu. Itu yang lebih afdal. Tidak boleh kita wakaf dua-dua. Kalau kita berhenti pada wasamud, maka yang selepasnya walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah, kita terus sambung. Ataupun kita boleh sambung qaum Nuhin wa 'adin wa thamud walladzina min ba'dihim, wakaf situ, barulah kita ambil la ya'lamuhum illallah. Maka ada setengah mushaf menganggapnya sebagai wakaf ta'anuq. Ta'anuq maknanya wakaf yang memadai kalau kita berhenti salah satu dan tidak berhenti pada tempat yang satu lagi. Tidaklah yang mengetahui akan mereka itu kecuali Allah, kerana sebahagian daripada kisah itu tidak diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua kisah umat terdahulu yang datang selepas kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud diceritakan. Ada yang dicerita, ada yang tidak dicerita. Ada yang Nabi tahu, ada yang Nabi tidak mengetahui. Jadi apabila diberitahu la ya'lamuhum illallah, menunjukkan bahawasanya terlalu ramai nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada manusia yang terdahulu, dan betapa ramainya umat-umat manusia yang terdahulu yang sebahagiannya beriman dan sebahagiannya tidak beriman. Jumlah mereka terlalu ramai dan tidak diketahui. Tetapi mesej ataupun apa yang hendak disampaikan oleh Rasul dan Nabi adalah perkara yang sama, iaitu membawa kepada matlamat ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kamu semua beribadat kepada Allah, menyembah Allah, kerana tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Ataupun disebut dalam hadis sahih Muslim, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin illa kana haqqan 'alaihi. Tidak ada seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala pada umatnya terdahulu, melainkan menjadi kemestian baginya ayyadulla ummatahu ala khairim ma ya'lamuhum lahu, untuk dia menunjukkan kepada kaum mereka itu, untuk dia mengajar apa-apa kebaikan yang mereka tahu, yang diketahui oleh Rasul dan diajar kepada umatnya. Ataupun wayunzirahum, memberi peringatan kepada mereka daripada sebarang keburukan, kejahatan yang perlu mereka jauhi. Tugas Nabi dan Rasul adalah sebagai mubasysyirin wa munzirin. Rusulan mubasysyirin wa munzirin. Rasul-rasul yang diutuskan itu berperanan sebagai pemberi khabar gembira dan juga khabar yang menakutkan. Maksud gembira, khabar yang baik bagi orang yang beriman, yang beramal saleh, dan khabar yang menggerunkan bagi orang-orang yang engkar. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, supaya manusia tidak mempunyai sebarang hujjah untuk mereka mengatakan di hadapan Allah di hari kiamat bahawa kami tidak tahu tentang hari kiamat ini, kerana telah diutuskan Rasul. Dan telah banyak kita jumpa dalam ayat-ayat yang lepas, telah diberitahu oleh Allah Ta'ala bahawasanya apa dia, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada suatu umat pun kecuali telah diutuskan padanya Rasul. Setiap umat manusia ada Rasul. Tidak ada suatu umat yang tidak ada padanya Rasul, melainkan mesti ada Rasul.
Sama ada kita tahu tak tahu itu perkara kedua, tetapi Allah Ta'ala sahaja yang lebih mengetahui. La ya'lamuhu illallah. Maka setiap Rasul ini akan menjadi saksi di hari kiamat bahawasanya mereka telah menjalankan tugas mereka sebagai utusan Allah. Yawma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ingatlah kamu kepada hari di mana Allah Ta'ala menghimpunkan segala rasul-rasul. Bukan seorang rasul, ramai rasul. Yawma yajma'u Allahu ar-rusul, dihimpunkan segala rasul-rasul di hari kiamat. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada Rasul itu, madza ujibtum, apakah yang telah diterima daripada dakwah kamu? Maknanya sejauh mana penerimaan manusia terhadap dakwahmu? Lalu para Rasul itu berkata, la ilma lana, kami tak tahu. Kami tidak tahu. Sebab kemungkinan dakwah setengah Rasul itu diterima lebih ramai oleh orang yang selepasnya, diterima oleh orang yang selepas kematian Rasul itu bertambah ramai. Maka di kalangan Rasul itu ada yang pengikutnya ramai, ada pengikutnya sedikit. Maka mereka menjawab, kami tidak tahu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah mengetahui akan segala perkara yang ghaib. Dalam hadis sahih Muslim juga Nabi SAW menyebut bahawasanya apabila dibangkitkan manusia di hari kiamat, dibangkitkan setiap Rasul bersama dengan umat mereka, maka aku melihat ada seorang Nabi yang bersama dengannya hanya ar-rajul war-rajulani. Bersama dengannya ada seorang pengikut ataupun dua orang, ataupun bersama dengannya boleh jadi rahtun, rahaitun, bilangnya yang tidak sampai 9 orang, mungkin sekitar 3, 4, 5, 9 orang. Dan ada juga di kalangan Rasul itu laisa ma'ahu ahad, tidak ada seorang pun pengikut bersama dengannya. Lalu tiba-tiba aku melihat di sebelah sana satu kumpulan yang ramai, dan aku menyangka itulah umatku. Lalu dikatakan tidak, itu adalah apa dia, Nabi Musa dan umatnya yang beriman dengannya. Kemudian aku melihat di sebelah sana yang lain, tiba-tiba aku mendapati ada suatu sawadun azim, kumpulan manusia yang ramai. Lalu dikatakan kepada aku, Nabi cerita ni, masa ni dia atas dunia lagi dia cerita, tapi dia memberi gambaran apa yang berlaku di hari kiamat tentang Rasul dan umat yang mengikutinya. Mana ada Rasul yang sikit pengikut dia, ada Rasul yang ramai pengikutnya. Lalu dikatakan kepadaku, haulai ummatuk, mereka inilah umat kamu. Dan di kalangan mereka itu terdapat 70,000 yang akan masuk syurga bighairi hisabin wala azab, tanpa hisab dan azab. Kemudian bila Nabi beritahu, dia masuk ke rumahnya. Lepas masuk ke rumah, daripada masjid masuk ke rumah, lalu para sahabat bercakap-cakap sesama mereka, siapakah 70,000 yang masuk syurga di kalangan umat Nabi Muhammad SAW tanpa hisab, tanpa azab. Lalu ada di antara mereka yang membuat teka. Dia kata boleh jadi mereka itu alladzina sahibu Rasulillah, boleh jadi orang yang bersahabat dengan Rasulullah, atau boleh jadi alladzina wulidu fil Islam walam yusyriku billahi syai'an, boleh jadi mereka ni golongan yang dilahirkan dalam agama Islam dan tidak pernah melakukan perkara syirik. Tidak lama kemudian Nabi keluar dan dia bertanya, man ladzi takhudun, apa yang sedang kamu bualkan? Adakah yang kamu bincangkan ini tentang 70,000 tadi? Lalu ketahuilah, mereka itu humul ladzina la yarkuna wa la yastarqun wa la yatatayyarun. Ada yang riwayat menambah wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ni golongan yang tidak membuat jampi, tidak meminta untuk dijampikan.
tidak menganggap adanya kesialan dengan sesuatu. Sial ni makna adanya petanda buruk dengan sesuatu. Mereka orang yang tidak berubat dengan cara yang tahu ni guna besi yang panas. Ada satu kaedah perawatan yang memang digunakan, tetapi sesuatu yang sebenarnya tidak digalakkan dengan cara sebegitu, dan menggunakan besi yang panas. Tetapi mereka lebih kepada bersungguh-sungguh dengan tawakalnya kepada Allah. Apabila Nabi SAW menceritakan tentang umatnya, dia kaitkan dengan 70,000 yang masuk syurga, orang yang sempurna sifat tauhidnya kepada Allah, benar-benar bertawakal kepada Allah. Antara ramainya umat Nabi Muhammad SAW dengan umat terdahulu dari masuk syurga, maka kedudukannya dilihat dari sudut, kalau umat Nabi Muhammad, maka mereka dahulu yang masuk syurga. Tapi dari segi ramai atau sikit, ada suatu doa yang diharapkan oleh baginda dalam hadis Ibn Mas'ud, ketika baginda berada bersama sahabat di satu tempat yang satu tempat adalah perjalanan satu tempat sehingga buat kemah. Atardawna an takuna rubu' ahli jannah, adakah kamu redha kalau kamu menjadi 1/4 daripada ahli syurga? Ya. Adakah kamu redha kalau kamu menjadi 1/3? Adakah kamu redha kalau kamu adalah 1/2? Dan aku mengharapkan kamu adalah 1/2 daripada ahli syurga, kerana ma antum, tidaklah kamu semua jika dibandingkan dengan umat terdahulu, illa kasya'ratil bayda, seperti sehelai bulu yang berwarna putih, fi jildi al-thawril ahmar, di atas seekor seekor lembu atau kerbau yang berwarna merah, ataupun sehelai bulu yang berwarna hitam di atas seekor lembu yang berwarna putih. Maknanya sikit kalau nak banding dengan umat dulu lebih ramai, umat dahulu lebih banyak. Maknanya kita ni ramai-ramai kita hak akhir zaman sebenarnya nisbah pada dulu. Hak dulu ramai lagi, sebab kita ni umat akhir zaman. Umat akhir zaman memang lepas Nabi SAW tidak ada lagi Nabi yang lain. Umat Nabi terdahulu lebih ramai, lebih banyak. Cuma kita tak tahu jumlah tu berapa, sebab tidak ada suatu suatu petunjuk yang kita boleh buat statistik kiraan umat Nabi ni banyak ni. Maka Allah Ta'ala sahaja yang lebih mengetahui akan mereka itu, seperti yang disebut dalam ayat la ya'lamuhum illallah. Tidak ada sesiapa pun yang mengetahui akan mereka itu kecuali Allah. Ramai setara mana pun kita tak tahu. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, telah datang rasul-rasul itu kepada mereka dengan membawa bayinat, membawa keterangan, membawa mukjizat, membawa hujjah, membawa bukti bahawa mereka adalah rasul. Tetapi menyedihkan apabila kaum mereka raddu aydiyahum, mereka menahan tangan mereka, yakni cuba menolak, mereka menolak dakwah rasul dengan cara yang keras. Cara yang keras. Umat terdahulu lebih keras, sangat keras dari segi penentangannya kepada rasul yang diutuskan, sehingga ada di kalangan nabi-nabi seperti yang berlaku di kalangan Bani Israel, ada ramai nabi-nabi yang dibunuh. Kita baca biasa dalam surah Yasin bagaimana Allah Ta'ala menghantarkan seorang utusan kepada sebuah kampung yang disebut namanya Al-Taqiyah. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahumul mursalun idh arsalna ilaihim itsnain. Asalnya hatta 2 orang, fa'azzazna bi thalis, kemudian dihatta 3 orang. Tetapi mereka itu tidak menerima ketiga-tiga dakwah yang dibawa oleh rasul ini. Ketiga-tiga rasul itu ditolak dengan begitu sahaja. Bahkan rasul itu dituduh telah membawa sesuatu yang menyusahkan mereka,
qalu inna tatayyarna bikum, kami dapat susah sebab kamulah wahai orang yang mengaku dia rasul. Akhirnya datanglah seorang penduduk daripada penjuru kampung, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, dan datanglah daripada penjuru kampung itu seorang lelaki yang mana disebut oleh ulama-ulama tafsir namanya Habibun Najjar, gelarannya Habibun Najjar. Lalu kata Habibun Najjar, ittabi'ul mursalin, ikutlah para rasul. Kalau kamu tak boleh terima hujah yang dia berikan, mukjizat yang ditunjukkan, aku sanggup mengaku bahawa dakwah dia benar, kamu ikutlah dia. Bukti dia benar sebab dia berdakwah tanpa ada sebarang kepentingan. Ittabi'u man la yas'alukum ajran, ikutlah orang yang tidak minta upah, yang tidak minta apa-apa imbuhan daripada kerja dakwahnya. Kalau dia ni bukan pendakwah yang sebenar, mesti dia nak benda. Tapi kata Habibun Najjar, al-mursalin, rasul-rasul yang Tuhan utuskan itu, mereka tidak minta benda. Ikutlah orang yang la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, dan mereka ni golongan yang mendapat petunjuk. Lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un, apa sebabnya aku tidak mahu menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku dan kepadanya kamu semua dikembalikan. Adakah patut aku mengambil selain daripadanya sebagai Tuhan? Tetapi kaum itu tidak boleh menerima apa dia seruan ataupun ajakan daripada Habibun Najjar. Sebaliknya, bukan sahaja dakwah Rasul itu ditolak, bahkan Habibun Najjar yang mengajak ikut Rasul pula dibunuh. Mereka pukul, mereka lanyuk, sehabis-habisnya akhirnya matilah dia. Apabila mati, qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya, masuklah kamu dalam syurga. Setelah dia meninggal, lalu dia berkata, rohnya berkata, walaupun tidak didengar oleh manusia yang hidup, tetapi Allah Ta'ala menceritakan rintihan Habibun Najjar setelah dia meninggal. Lalu dia berkata, ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui dengan sebab Tuhan telah mengampunkan dosaku dan menjadikan aku di kalangan orang-orang yang mulia, kerana dia dimasukkan dalam syurga. Dengan sebab dia ajak kaum dia supaya ikut dakwah Rasul, ikut dakwah Rasul, sekadar menjadi penyokong Rasul. Dia tidak buat apa-apa, dia hanya dia tidak berdakwah, dia hanya sekadar ittabi'u, ajak supaya, maknanya memberi motivasi, memberi galakan, ikutlah. Nak berkemping tak pandai dah. Kalau nak berkemping kata dah Rasul ni begini akan bagi tahu orang ini, tak pandai dah. Sebab Rasul sendiri berdakwah tanpa ajran, tanpa ada kepentingan nak kepada upah dan benda. Maka oleh kerana tak tahu nak kata apa, dia hanya sebut ittabi'u, ikutlah. Aku hanya dapat beritahu kamu ikutlah Rasul-Rasul ini kerana dia tu la yas'alukum ajran, tidak minta kepada kamu upah. Apa lagi yang kamu nak? Kalau kamu terima, kamu selamat. Tapi kalau kamu tak terima, maka kamu tak selamat. Tetapi orang-orang yang ingkar ni sebab tak adillah, dia kerah. Dia berdepan dengan kebenaran dengan cara yang bengis, yang kerah. Bukan sahaja dia tidak mahu terima, bahkan orang yang ajak tu pula dibunuh. Banyak sebenarnya kita boleh baca dalam Quran kisah kesusahan yang dilalui oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dalam dakwah mereka serta umat mereka. Bukan seorang dua, semuanya begitu. Ada yang terlalu keras dan ada yang tidak berapa terlalu keras. Yang paling hebat berhadapan dengan ujian dikenali sebagai Rasul Ulul Azmi, Rasul-Rasul yang memiliki kekuatan yang sangat hebat untuk berdepan dengan ujian. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah kamu ya Muhammad sebagaimana bersabarnya rasul-rasul di kalangan ulul azmi ketika mereka melaksanakan dakwah. Sebab dakwah rasul ni akan berdepan dengan keadaan mereka didustakan, mereka mereka akan dihina, mereka akan disakiti. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu
hatta atahum nasruna, sesungguhnya telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu, maka mereka bersabar di atas perbuatan kaum mereka yang mendustakan mereka, dan mereka juga wa'udhu, disakiti, hatta atahum nasruna, sehingga sampai kepada mereka dakwah, sehingga sampai kepada mereka pertolongan kami. Manusia sampai sekarang nak menjatuhkan orang lain dengan cara mengaibkan, dengan cara memalukan, macam-macam lah boleh buat kalau sampai sekarang zaman teknologi. Tapi zaman dulu pun berlaku juga, bagaimana Nabi Musa telah disakiti oleh kaumnya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata, wahai kaumku, kenapakah kamu menyakitkan aku? Maksud menyakitkan al-idha ni bukannya Bani Israel pukul pakak gi katok apa dia Nabi Musa, ataupun melakukan apa dia penderaan fizikal, tetapi yang dilakukan ialah menyakitkan hati dan perasaan Nabi Musa dengan cara dia mengaibkan Nabi Musa. Kata Nabi Musa ni seorang yang adar. Adar ni batu dia tu besar sebelah. Dia punya apa dia, buah zakar dia tu besar sebelah. Dalam bahasa Arab disebut adar, dalam hadis sahih Muslim. Mereka menyakiti Nabi Musa ketika Bani Israel yaghtasiluna uryana, mandi bertelanjang, dan Nabi Musa juga mandi bertelanjang di tempat lain. Di tempat lain. Dan setelah mandi, apabila keluar daripada anak sungai, apabila Nabi Musa AS mahu mengambil pakaian yang diletakkan di atas batu, batu itu melompat. Bukan batu kecil, batu tempat dia letak kain baju dia, melompat gerak dan melalui tempat Bani Israel. Lalu mereka dapat melihat Nabi Musa yang dalam keadaan langsung tidak berpakaian. Tujuan Allah Ta'ala buat begitu untuk membersihkan Nabi Musa daripada tuduhan yang mereka tuduh. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadi seperti Bani Israel yang telah menyakiti Nabi Musa, maka Allah Ta'ala melepaskan Nabi Musa daripada tuduhan yang telah menyakitkan hatinya. Itu satu tuduhan yang buruk. Takkan Nabi Musa nak membersihkan diri dengan cara menunjukkan aurat dia di hadapan orang ramai. Takkan nak pergi depan orang selok kain, itu tak kena lah dengan makam dia sebagai Rasul. Tetapi Allah Ta'ala sendiri yang buat dengan cara baju tempat apa dia batu tempat dia letak baju. Biasa tepi sungai tu dia ada ketulan batu yang besar, letak batu tegak. Sehinggalah mereka melihat dan mereka mengatakan bahawa Nabi Musa tidak seperti yang kami tuduh. Baik, itu sebahagian apa yang kita boleh petik daripada kisah-kisah tertentu dalam Quran. Mereka menolak, bahkan mereka berkata, inna kafarna bima ursiltum bih. Kami kufur, kami engkar dengan dakwah yang kamu bawa. Maksudnya mereka tidak beriman kerana mereka merasa syak, ragu-ragu. Penyakit syak ni adalah suatu penyakit yang berlaku dalam diri manusia seandainya tidak ada ilmu, seandainya tidak ada petunjuk. Kemungkinan seseorang yang sudah beriman yang kalau iman itu tidak disertakan dengan ilmu, maka dia akan hanyut dengan perasaan syak. Dia akan timbul. Sebab kerja syaitan adalah untuk menimbulkan syak, tashkik, menimbulkan rasa keraguan, sehingga benda yang benar kemudian dirasakan seperti tidak benar. Kita melihat dalam sejarah dakwah umat Islam, golongan-golongan Kristian, golongan Yahudi, kadang-kadang dia buat perkara-perkara untuk menimbulkan tashkik, rasa syak wasangka terhadap kebenaran Islam. Lalu mereka memperkatakan sejauh mana benarnya Al-Quran itu. Malam tadi dalam rancangan apa dia bersama dengan Dr. Naik, ada seorang tu bertanya, dia kata tentang kebenaran Quran. Kalau Quran ni sesuatu yang benar, dia kata kenapa apabila Quran dikumpulkan zaman Khalifah Uthman bin Affan,
sebahagian mushaf itu diperintahkan untuk dibakar. Akhirnya Sayyidina Uthman kumpulkan mana-mana hak benar. Lalu memang syomelah jawapan yang diberikan oleh Dr. Zakir Naik, sebab masing-masing sahabat tu dia akan tulis ayat Quran, cuma ada sebahagian catatan tu tidak tepat, boleh jadi bercampur dengan ayat Quran. Maka nak dipastikan bahawa yang dikumpulkan ini adalah yang benar-benar sahih, maka Sayyidina Uthman memerintahkan yang lain-lain dimusnahkan, dibakar dan disimpan yang sahih sahaja, untuk mengelak berlakunya tashkik, rasa syak, rasa ragu-ragu. Kenapakah Allah Ta'ala menjadikan Nabi SAW seorang yang An-Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak tahu membaca dan menulis? Walaupun ada perbezaan pandangan di kalangan ulama, ada berpendapat di akhir hayatnya baginda tahu membaca dan menulis, tapi peringkat awalnya baginda tidak tahu membaca dan menulis, untuk menolak sebarang dakwaan orang-orang Quraisy bahawa Quran itu rekaan Muhammad. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan sekiranya kamu berada dalam keadaan ragu-ragu, fi raibin bi'an fi syakkin, sekiranya kamu berada dalam keadaan syak, ragu-ragu dengan Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad ini, maka datangkanlah, cubalah buat satu surah yang sepertinya. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Dan panggillah penolong-penolong kamu yang dapat menolong kamu sekiranya kamu orang yang benar. Maka untuk meyakinkan kita bahawa Quran itu benar-benar daripada Allah dan ia adalah benar-benar daripada pencipta alam ini, maka di awal surah Baqarah lagi Allah Ta'ala sudah beritahu, Alif Lam Mim, Zalikal kitab la raiba fih. Itulah dia kitab yang tidak ada keraguan padanya. La raiba bermakna la syakka fihi. Tidak ada syak, tidak ada keraguan, tidak ada syak wasangka, tidak ada rasa prejudis terhadap kebenarannya. Tapi orang kafir zaman dulu bila datang Rasul, dia mengaku, dia kata kami tidak beriman dan bahkan kami benar-benar berada dalam keadaan syak. Wa inna lafi syakkin, kami benar-benar berada dalam keadaan syak, ragu-ragu dengan dakwah yang kamu ajak, yang kamu seru kami kepadanya. Lafi syakkin, patu mimma tad'unana ilaihi murib. Murib tu ragu juga, ditakkid dua kali. Murib daripada raib. Raibun, raiba bermakna syakkun, syakka. Syak, ragu-ragu. Syak, raib, ragu-ragu juga. Mereka berada keadaan syak, tidak percaya. Lepas tu dengan dakwah yang dibuat oleh Rasul, mereka masih menaruh rasa yalah kada, betul kada, yalah kada, ya atau tidak. Ya atau tidak itu menunjukkan masih ada keraguan. Orang yang beriman ada orang yang tidak ada ragu-ragu, dia yakin. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahawa sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak lagi ragu-ragu. Thumma lam yartabu, tidak ada rasa ragu-ragu, tidak syak, yakin. Beriman dan yakin sungguh dengan keimanannya kepada Allah. Berapa ramai umat Islam yang mengaku Islam tapi masih ragu-ragu dan tidak yakin dengan agamanya sendiri, sehingga merasakan sebahagian ajaran Islam mereka beranggapan boleh buat, boleh diamalkan, dan sebahagian lagi tak boleh amal. Sebab kalau buat akan jadi gini ni, buat jadi gini. Tak asyik buat tu sebab ada syak, ada ragu-ragu, tidak yakin dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau ada keyakinan itu menyebabkan apa sahaja halangan tidak akan dapat dilalui dengan mudah. Nabi Ibrahim apabila turunnya perintah untuk sembelih anak dia, tidak timbul perasaan syak, ragu-ragu, kecuali adanya gangguan daripada iblis yang mengganggu baginda. Tapi Nabi Ibrahim tidak ada perasaan syak, dia yakin sungguh bahawa ini adalah perintah daripada Allah. Tidak timbul soal bahawa Allah Ta'ala
tersilap memberikan wahyu untuk sembelih anak dia. Boleh jadi sembelih orang tak. Ini adalah wahyu daripada Allah yang diterima dalam mimpinya, bahawa Nabi Ibrahim perlu sembelih anak dia. Maka dia pun terima dengan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, tanpa ragu-ragu. Tanpa ragu-ragu. Itu kita kena muhasabah, kena apa dia? Cek balik kita punya tahap keimanan kita, adakah sampai kepada iman yang sungguh-sungguh ataupun masih ada perasaan syak, ragu-ragu. Sebab perasaan syak ni menunjukkan bahawa orang yang ada syak itu adalah orang yang ada penyakit dalam hati, atau mudahnya orang yang munafik. Orang munafik, orang beriman tidak ada perasaan syak. Orang munafik dia ada perasaan syak sebagaimana orang kafir. Lalu Rasul itu berkata, adakah patut terhadap Allah Ta'ala kamu merasa syak? Ini kerana beriman kepada Allah adalah sesuatu yang sudah diyakini oleh manusia pada fitrahnya. Manusia dari segi fitrahnya yakin kepada Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang berhak mereka sembah. Afillahi syakkun, afi wujudillahi syakkun, adakah kamu syak terhadap kewujudan Allah? Fitrah kita, jiwa kita meyakini kewujudan Allah, walaupun kita tidak pernah melihat Allah. Bahkan keinginan manusia untuk meyakini Allah sebagai Tuhan itu dah ada dalam jiwa mereka, sudah ada pada jiwa mereka. Sebab itu fitrah manusia. Kalau manusia ingin menyebut nama Allah, maka tidak ada masalah, sebab memudahkan kita untuk dakwah mereka, asalkan mereka meyakini Allah sebagai Tuhan yang satu yang berhak disembah. Sebab itu orang-orang musyrikin, walaupun mereka menyekutukan Allah, tetapi dalam bab berdoa, mereka juga berdoa dengan Allahumma ya Allah. Mereka juga meminta dengan Allahu, sebab keyakinan kepada Allah adalah sesuatu yang sudah ada pada fitrah manusia. Dialah fatirus samawati wal ard, dialah pencipta langit dan bumi. Fatir merujuk kepada maksud, dialah pencipta yang pertama, yang mana tidak ada sesiapa pun yang menciptakan langit dan bumi sebelum Allah Ta'ala menciptakannya. Kita ni sebenarnya tak ada apa. Kenapa di sini dalam ayat ni disebut fatiris samawati wal ard? Kenapa tak disebut qalat rusuluhum afillahi syak khaliqil apa dia? Khaliqil jinni wal ins, dialah yang menciptakan jin dan manusia. Tapi disebut dialah pencipta langit dan bumi. Apabila Rasul tu bertanya kepada kaumnya, kenapakah kamu merasa syak kepada Allah Ta'ala, padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dialah yang menciptakan jin dan manusia, menciptakan segala makhluk. Kenapa makhluk itu tak disebut? Yang disebut langit dan bumi. Persoalannya kenapa disebut langit dan bumi? Sebab semua manusia, sama ada yang telah beriman atau yang masih kafir, dapat melihat langit di atas dan bumi di bawah. Kenapa kamu tidak beriman kepada Allah dan meyakini sifat ketuhanannya, padahal langit dia yang menciptakan, bumi dia yang ciptakan, yang mana sebelum Allah Ta'ala ciptakan tidak ada sesiapa yang menciptakannya. Hanya dia yang menciptakan daripada dulu dan sekarang. Ini adalah hak dia, milik dia. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah jualah segala yang di langit dan bumi, sebab dia yang menciptakannya. Maka jawapannya, sebab langit dan bumi ni lebih besar penciptaannya di sisi Allah daripada manusia. Berdasarkan kepada ayat la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Penciptaan langit dan bumi lebih besar di sisi Allah daripada penciptaan manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam tempoh fi sittati ayyam. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada antara kedua-duanya dalam tempoh 6 masa, 6 period, 6 tahap masa. Kalau kita nak terjemah dalam fi sittat, 6 hari itu tidak tepat.
Bukan hari dengan kira hari sekarang ni. Hari sekarang ni sehari 24 jam. Ada hadis dalam Sahih Muslim, Allah Ta'ala menciptakan pada hari Ahad dia menciptakan ini, pada hari Isnin ini. Tapi hadis tu tidak sahih, walaupun ada dalam Sahih Muslim. Kata Syekh Saleh Utsaimin, hadis ini tidak sahih sebab dia bercanggah dengan nas Quran. Sebab hadis menyebut ianya berlaku dalam tempoh selama 7, sedangkan penciptaan langit dan bumi disebut dalam Quran 6 masa fi sittati ayam, tidak fi sab'ati ayam. Ada satu riwayat hadis ada disebut oleh Imam Nawawi di akhir kitab Riyadhus Shalihin, walaupun hadis itu asalnya dari Sahih Muslim, ulama-ulama muhaqqiq mentahqiqkan bahawa riwayat itu tidak sahih berhubung dengan penciptaan makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan pada hari Ahad, pada hari Isnin, pada hari Selasa, pada hari Rabu, pada hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu. Sehingga cukup seminggu sampai hari Sabtu, daripada hari Ahad sampai hari Sabtu. Dan disebut dalam riwayat itu bahawasanya Nabi Adam diciptakan pada hari Jumaat selepas waktu asar. Kalau betul riwayat itu, maknanya Adam ni Allah Ta'ala ciptakan sebentar. Allah Ta'ala ciptakan Adam sekejap sahaja, iaitu selepas hari Jumaat, selepas salat asar. Selepas waktu asar. Selepas waktu asar. Yang disebut dalam hadis waktu asar, makna waktu matahari condong hampir terbenam. Kalaulah betul hadis tu, sahih hadis tu dari segi matannya, mungkin tidak sahih dari segi sanadnya, dari segi matannya, maka penciptaan langit dan bumi itu lebih hebat dari sisi Allah, yang mana tempohnya 6 tahap masa. Sedangkan penciptaan Nabi Adam hanyalah tidak sampai 1 hari, ataupun tidak sampai 1 period, 1 tempoh masa. Cuma selepas Adam diciptakan, ada ulama menyebut jasad Nabi Adam terbiar. Terbiar makna tidak terus ditiupkan roh untuk tempoh 40 hari. Betul atau tidak kaul itu? Ini berdasarkan kaul ulama, tidak ada nas daripada yang jelas daripada Quran pun tidak ditemui. Itu mungkin ada riwayat tertentu Israiliyat sebagainya, wallahu alam. Tapi ada ulama menyebut tempohnya 40 hari barulah ditiupkan. Tapi Nabi Adam itu diciptakan sebentar, lepas hari Jumaat, lepas waktu asar, bermandi langit dan bumi dalam tempoh fi sittati ayam. Maka dengan sebab itu disebut di sini Allah Ta'ala dialah fatiris samawati wal ard. Tidak disebut makhluk yang lain, langit dan bumi. Besar langit dan bumi ini suatu makhluk yang besar. Apabila berlaku kiamat, perkara yang paling besar berlaku ialah pecah langit. Langit itu pecah. Idza samaa'un fatarat, idza samaa'un syaqqat, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan dia patuh kepada perintah Tuhannya, dan semestinya langit itu patuh. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Apabila bumi ini diratakan, lalu dia mengeluarkan segala isinya, lalu kosonglah isi bumi, tak ada sebab tu habis. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan dia patuh, tunduk kepada perintah Tuhan, dan semestinya dia patuh. Sebesar-besar bumi, sebesar-besar langit, patuh kepada perintah Allah. Tetapi manusia tidak semuanya patuh. Manusia ada yang beriman, ada yang kafir. Langit dan bumi patuh kepada perintah Allah Ta'ala apabila diperintahkan untuk berbuat begitu, yakni ketika berlakunya kiamat, pada hari kiamat. Fatiris samawati wal ard yad'ukum, samulai kali lah, panjang lagi tu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw